Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hafiz bin Abdul Hadi. Nombor pendaftaran 23DLS 18F1034 daripada Diploma Pengurusan Logistik dan Rangkaian Bekalan. Saya telah menjalankan latihan industri selama 4 bulan setengah di Jabatan Kastam Diraja Malaysia KLIA. Pembentangan ini dimulakan dengan pengenalan mengenai latihan industri. Latihan industri merupakan satu syarat yang diwajibkan ke atas setiap pelajar politeknik nilai sebelum layak untuk mendapat penganugerahan sijil diploma daripada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Latihan industri juga merupakan satu cabang bidang ilmu yang memberi peluang kepada pelajar untuk mengaplikasikan proses pembelajaran semasa sesi di dalam bilik kuliah ke dalam alam pekerjaan. Tempoh untuk saya menjalani latihan industri adalah selama 4 bulan setengah, iaitu bermula daripada 1 Mac 2021 sehingga 16 Julai 2021. Seterusnya ialah latar belakang organisasi untuk Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Jabatan Kastam Diraja Malaysia adalah salah sebuah jabatan kerajaan di bawah Kementerian Kewangan Malaysia. Ia berfungsi sebagai pemungut cukai import dan eksport negara. Pengurusan tertinggi Jabatan Kastam Diraja Malaysia diketahui oleh Ketua Pengarah Jabatan Kastam dan dibantu oleh 3 orang timbalannya. Yang pertama ialah Timbalan Ketua Pengarah Kastam bahagian penguatkuasaan dan pematuhan. Yang kedua adalah Timbalan Pengarah Kastam bahagian pekastaman. Dan yang ketiga ialah Timbalan Ketua Pengarah Kastam bahagian khidmat pengurusan sumber manusia. Untuk pengetahuan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia juga terbagi pada beberapa bahagian utama. Ini bertujuan untuk menjaga keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat. Antara bahagiannya ialah bahagian pekastaman dan cukai dalam negeri, bahagian perkhidmatan teknik dan bahagian penguasaan dan pematuhan. Misi Jabatan Kastam Diraja Malaysia pula ialah untuk memungut hasil negara dan memberi fasilitasi perdagangan melalui penguatkuasaan dan pematuhan undang-undang bagi memacu pertumbuhan ekonomi, memelihara keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat. Manakala visi Jabatan Kastam pula telah diubah. Sebelum ini visi Jabatan Kastam adalah Kastam Peneraju Kemakmuran Negara, tapi yang terbaru ia telah diubah kepada Perkhidmatan Kastam Bertaraf Dunia. Berdasarkan apa yang telah saya pelajari semasa menjalani latihan industri seksyen perolehan ini, perolehan terbagi pada 2 bahagian, iaitu bahagian perkhidmatan dan bahagian bekalan. Yang pertama ialah bahagian perkhidmatan. Bahagian perkhidmatan adalah khidmat tenaga manusia atau kepakaran kemahiran yang melaksanakan suatu kerja, contohnya penyelenggaraan, pembaikan, pembersihan dan pengurusan bangunan. Yang kedua pula ialah perolehan bekalan. Perolehan bekalan ialah barangan yang dibekalkan bagi menjalankan suatu aktiviti, program atau projek. Contohnya seperti kelengkapan pakaian anggota kastam, alatan pejabat, makanan dan kenderaan. Seterusnya kita pergi pula kepada laporan teknikal. Aktiviti pertama dalam laporan teknikal adalah penerimaan bekalan. Penerimaan bekalan adalah suatu proses di mana setiap penerima akan menerima sesuatu barang atau perkhidmatan yang telah diminta daripada pembekal mengikut jumlah yang telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Dalam melakukan penerimaan barang, pelajar telah diminta untuk membuat pelawaan, bekalan dan perkhidmatan terlebih dahulu bagi mendapatkan tawaran atau kajian pasaran sebelum mendapatkan sebarang kelulusan pada borang permintaan. Aktiviti yang kedua pula ialah permohonan bekalan. Sebelum mengambil stok bekalan di stok pusat, pelajar telah diminta untuk membuat permohonan bagi memohon stok baru di Sistem Pemantauan Pengurusan Aset Jabatan Kastam atau singkatannya ialah SPPA. Setelah permohonan diluluskan oleh pegawai kastam yang bertugas di stok pusat, barulah pelajar serta anggota kastam yang telah diberikan tugas ini akan pergi ke stok pusat untuk mengambil stok bekalan yang telah diluluskan. Antara stok bekalan yang sering kali dimohon adalah aksesori anggota kastam, cokin, tudung dan kasut kulit untuk perempuan serta lelaki. Aktiviti yang ketiga pula ialah merekod stok. Pelajar telah diberikan tugas untuk merekod setiap aktiviti keluar dan masuk stok bekalan yang ada di dalam stok utama dan stok aksesori. Antara objektif utama merekod stok ini adalah bertujuan untuk mengetahui kedudukan stok simpanan, memastikan bilangan serta fizikal stok yang setepat dan mengawal para stok. Selain itu,
Setiap stok hendaklah direkodkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh pengesahan penerimaan. Stok yang perlu direkodkan adalah stok yang diterima melalui pembelian dengan wang kerajaan, yang disewa beli dengan wang kerajaan, yang diterima melalui hadiah, pindahan dan melalui proses perundangan. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yang dapat dibawa oleh pelajar ialah, bagi pelajar, program ini amat berkesan dan berguna kerana ia bukan hanya mendedahkan pelajar kepada persekitaran dunia pekerjaan sebenar, tapi juga memberikan peluang kepada pelajar untuk memperbaiki dan menjadi lebih berkeyakinan, berdedikasi dan mempunyai sikap tanggungjawab terhadap diri dan tugasan yang diberikan. Kesimpulan yang kedua pula ialah, pelajar juga telah didedahkan dengan bagaimana cara untuk berhadapan dan mengendalikan pelanggan yang datang ke Jabatan Kastam, sama ada untuk melakukan urusan atau mendapatkan sebarang maklumat. Secara tidak langsung, pelajar dapat belajar cara untuk bercampur dengan golongan yang berbeza, dan ini meningkatkan keyakinan pelajar dalam berkomunikasi serta menjadikan pelajar lebih matang apabila dapat berkongsi pendapat dan nasihat. Kesimpulan yang ketiga pula ialah, latihan industri ini adalah satu perkara yang penting kerana ia dapat melatih untuk meningkatkan kemahiran pelajar, meningkatkan pengetahuan, malah dapat melatih pelajar untuk sentiasa yakin untuk berhadapan dengan orang lain dan sentiasa yakin terhadap diri sendiri dalam apa jua perkara yang dilakukan. Okey, seterusnya ialah komen pelajar untuk organisasi. Yang pertama ialah, latihan industri ini amat baik untuk para pelajar kerana ia lebih banyak memberi manfaat kepada pelajar. Dengan adanya latihan industri ini, pelajar telah didedahkan kepada alam pekerjaan yang sebenar. Yang kedua pula ialah, kaki tangan jabatan memberi layanan yang sangat baik serta banyak membantu pelajar untuk memberi tunjuk ajar dalam melakukan tugasan. Yang ketiga pula ialah, ilmu yang disampaikan sangat bermakna kepada pelajar kerana ia akan digunakan apabila pelajar berada di alam pekerjaan kelak. Yang terakhir pula ialah, ilmu yang diajar juga telah memberi sesuatu kemahiran yang baru kepada pelajar dalam menjalankan khidmat pengurusan. Okey, kita balik pula kepada cadangan pelajar. Cadangan pelajar ini terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah cadangan pelajar kepada organisasi, dan yang kedua pula ialah cadangan pelajar kepada pihak politeknik. Okey, kita mulakan dengan cadangan pelajar kepada pihak organisasi. Yang pertama ialah mewujudkan satu rangka kerja atau jadual tugasan bagi setiap pelajar praktikal supaya segala tugasan yang perlu dilakukan dapat diselaraskan mengikut masa yang ditetapkan. Yang kedua pula ialah memberi bimbingan dan tunjuk ajar secara menyeluruh mengenai proses kerja yang bakal dilaksanakan oleh pelajar atau pelatih. Yang ketiga pula ialah mewujudkan satu garis panduan terhadap setiap langkah atau prosedur kerja yang dilakukan oleh pelatih supaya sebarang kesilapan dan kelewatan dapat dielakkan oleh pelajar itu. Cadangan seterusnya ialah kepada pihak politeknik. Yang pertama ialah pihak politeknik harus bersama dengan pihak jabatan atau syarikat untuk menjalinkan kerjasama yang baik dan sentiasa berganding bahu dalam menjayakan latihan industri ini. Yang kedua ialah pihak politeknik perlu memberi cadangan untuk menyediakan tempat latihan industri bagi pelatih mengikut tempat tinggal pelajar masing-masing. Dan yang ketiga ialah program latihan industri ini perlu diteruskan lagi kerana ia bukan sahaja banyak memberi faedah kepada siswa dan siswi, malah juga kepada pembangunan negara dari segi penyediaan tenaga pekerja mahir. Okey, sampai di sini saja pembentangan akhir latihan industri ini. Pelajar ingin memohon maaf sekiranya ada tergores hati mana-mana pihak, sama ada pihak organisasi ataupun pihak politeknik. Dan ucapan terima kasih diucapkan kepada pihak Jabatan Kastam Diraja Malaysia kerana telah memberi peluang kepada pelajar untuk menjalankan latihan industri ini. Sekian, terima kasih.